Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, Tuhan yang maha menjaga dan maha mengawasi, Tuhan yang maha memberi rizki dan memberikan keamanan di dalam hati kita, Tuhan yang menyayangi kita tanpa ragu-ragu dan tanpa sedikit pun kekurangan dalam kasih sayang Allah. Allah yang maha memberikan perhatian, Allah yang maha menghargai kita, Allah yang maha menghitung segala-gala yang kita lakukan, Allah yang maha membalasnya dengan sebaik-baik balasan dan gandaan-gandaan yang tidak disangka-sangka. Allah lah yang maha menentukan segala-galanya, dan apa yang Allah tentukan tidak ada kesilapan sedikit pun. Allah lah tempat kita tuju, Allah lah tempat kita kembali, Allah lah tempat kita mengadu, Allah lah tempat kita mengharap. Allah lah sebaik-baik tempat untuk kita menceritakan isi hati kita, kerana Allah tidak pernah menilai, ataupun Allah tidak akan, bahasa modennya, Allah tidak judge kita. Walaupun kadang cara kita meluah kepada Allah bukan dengan perkataan yang tepat, bukan dengan perkataan yang macam mana ya? Subhanallah. Adik, saya sebut dah semalam, kalau lebih pukul 7 jangan masuk tau. Faham? Semalam saya pesan, sebab kamu masuk tengah-tengah saya ceramah, faham tak? Kalau dah lebih pukul 7, kamu jangan masuk. Ustaz ada bagi tahu tak semalam lepas saya tegur? Ada bagi tahu dalam grup tak? Kesian kat Ustaz. Tak boleh dik, tak boleh. Sekarang dah dekat pukul 7.20. So awak duduk kat luar je, ataupun tak payah ni. Sebenarnya saya dengan Ustaz berdua je lah lepas ni. Dah berapa hari dah macam tu. Dia tak boleh, saya keluar sini, awak masuk situ. Bila kita cakap benda yang menolak hati ni, kita kena, saya duduk dengar apalah bising-bising kat luar tu. Punya nak masuk. Allahu Akbar. Sabar ya, sabar. Okay. Tuan-puan muslimin muslimat, bila saya sebut Allah tidak pernah judge, Allah tak judge kita, Allah tidak menilai kita, maksud di sini, ya benar Allah menghitung, ya benar Allah mencatat segala-galanya, Allah melihat. Manusia ni kadang-kadang bila kita tulis sesuatu, dia nak faham apa yang dia nak faham. Dan jika kita tersalah tulis, ataupun adalah benda yang baginya kita tak patut tulis, kita tak patut cerita, manusia mudah menilai kita. Riak, takabur, ujub, ataupun suka cerita kelebihan, suka menunjuk-nunjuk. Contohnya, saya bagi contoh situasi saja. Sebab manusia sangat lemah untuk memahami sebenarnya apa yang kita nak sampaikan, sebenarnya apa niat kita, sebenarnya apa tujuan kita. Sama juga bila kita cakap, sama juga bila kita bertindak. Kita buat ni, rupanya orang salah faham, lepas tu tersebarlah perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang buat kita sedih. Tapi bila kita bercerita kepada Allah, saya suka sebut ni, kalau kita faham, kita cerita, kita mengadu, walaupun kita tak ada perkataan yang tepat nak cerita kepada Allah, kita tak reti nak cerita, tak reti nak cakap. Kan kalau dengan manusia, bila kita nak cakap dengan manusia ni, kita kan kena pilih perkataan yang tepat. Kita ni takut orang ni salah faham. Kita ni duk mikir-mikir, macam mana nak cerita, macam ni. Lepas dah cerita, pernah tak kita rasa macam menyesal cerita? Kenapalah aku pergi cerita, apalah yang dia fikir? Macam tu. Betul tak? Kita akan fikir, kita akan rasa,
Kenapalah aku cerita, patut aku tak cerita. Kan dia cerita kat orang. Kita pun mesej balik orang tu. Tolong ya, jangan cerita kat siapa-siapa, tolong. Saya tarik balik kata-kata saya tadi. Kadang macam tu kan. Saya tarik balik. Awak anggap apa yang saya cakap tadi saya tak pernah cakap ya. Kalau WhatsApp, kadang kita delete balik ataupun edit. Lupakan ya apa saya tulis tadi. Saya dah okey dah sekarang ni. Tadi tu masa saya tulis tu saya tengah emosi. Saya tengah geram. Saya tengah down. Betul tak? Itu situasi kita dengan manusia. Masya Allah. Tetapi bila kita cerita dengan Allah, bila kita bercerita dengan Allah, tuan-puan sekalian, kita tak ada rasa kerisauan dan kebimbangan. Kita cakap, ya Allah, aku sedih, ya Allah. Sedih sangat, ya Allah, aku sedih sangat. Kenapa, ya Allah, kenapa macam ni? Kita tak perlu fikir pun ayat-ayat, perkataan-perkataan. Lepas tu kita tak payah pesan, ya Allah, tolong, ya Allah, janganlah sampai siapa-siapa tahu cerita ni. Contoh. Tak ada. Betul-betul free, tuan-puan sekalian. Betul-betul free. Semalam ada kawan ni, dia tanya saya, Ustazah, kawan, dia muda daripada saya, tapi kawan baik. Jadi dia panggil saya akak. Akak, nak tanya akak ni, kita boleh tak tarik balik doa? Dia pun cerita, sebab dia tengah merajuk, tengah sedih sangat dengan suami ni. Masa tu saya doa, saya kata, ya Allah, kalaulah saya tak boleh bahagiakan suami saya, gantikanlah wanita lain untuk bahagiakan suami saya. Biasalah, tengah gaduh, tengah marah, doa macam tu kan. Lepas tu sekarang, saya sebenarnya tak nak pun. Saya tak nak. Sekarang dah okey. Saya tak nak. Boleh tak tarik balik doa tu? Saya kata, boleh, tak ada masalah. Itu kan doa. Itu kan permintaan. Allah tahu kita berdrama masa tu. Dia pun gelak. Yelah. Tengah emosi, tengah down, tengah sedih, tengah gaduh, macam-macam lah keluar. Allah tahu isi hati kita. Sebenarnya apa kita cakap tu, bukan daripada hati tu betul pun. Cakap sebab sedih, sebab kecewa. Cakap sebab marah. Macam tu. Sebab geram. Lepas tu sekarang, doalah, ya Allah, berikanlah kepadaku, jadikanlah aku isteri yang solehah yang boleh membahagiakan, menggembirakan suamiku, ya Allah. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, sekiranya sekian-sekian, ngadulah. Gitu. Saya kata ini bukan nazar. Nazar tu wajib ditunaikan. Doa ini permintaan. Hari ni kita minta ni. Lepas tu esok kita minta ni pula. Asalnya minta macam ni. Lepas tu dah faham lagi tentang agama, kita tukar pula permintaan. Boleh. Maksudnya tuan-puan sekalian, dengan Allah ni kita sangat free. Sambil bawa kereta bercakap-cakap dengan Allah. Orang sebelah nampak, tapi sekarang orang dah tak pelik nampak cakap seorang. Orang ingat cakap dengan phone kan. Guna earphone. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Tengah drive kan nak balik. Ya Allah bagi aku kekuatan, ya Allah. Kejap lagi nak balik. Nak masak. Moga aku kuatlah, ya Allah, nak masak ni. Rasa penat ni, ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan kejap lagi ni. Harap anak-anak semua okey. InsyaAllah semua berjalan dengan baik. Harap-harap dia orang ni, anak-anak, bolehlah tolong juga masak kat dapur. Ya Allah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, saya jumpa ramai orang yang hebat yang saya tanya rahsia. Ada beberapa orang dalam kepala saya ni. Jawapan dia, bila saya tanya, macam mana boleh buat benda-benda macam ni? Macam mana boleh sampai tahap ni? Buat institusi yang sangat besar ni. Macam mana saya tengok macam tak penat, pagi, petang, buat perubahan tu, perubahan ni. Adalah, sampai Indonesia saya pernah tanya. Saya pernah melawat satu tempat yang luar biasa. Lepas tu jawapan dia, dia kata, banyaklah berbicara dengan Allah. Selalulah bercakap dengan Allah. Always communicate with Allah. Not just doa. Kita kadang bila communicate dengan Allah, kita doa je kan. Ya Allah, lepas solat pada waktu tertentu. Tak. Sebenarnya dengan Allah, kita boleh communicate anytime, anywhere, anyhow, anything. Masya Allah, kita boleh communicate apa saja. Subhanallah. Sama ada kita boleh communicate dengan lidah ataupun dengan hati. Orang yang selalu communicate dengan Allah, tidak ada kebimbangan dalam hatinya. Ada benda yang membimbangkan, tapi dia boleh kontrol.
Ada benda yang meresahkan, tapi dia boleh kontrol. Ada benda yang menakutkan, merisaukan, menyedihkan, tapi dia boleh kontrol. Sebab dia kontrol sedih, sakit, kecewa, marah semua tu kan sebenarnya terletak pada hati ataupun jantung hati. Tapi bila hati dia selalu banyak berbicara dengan Allah, hati kita selalu bercakap dengan Allah, insya-Allah hati tu dia cepat kita boleh kontrol. Cepat sedih, cepat marah, cepat kecewa, cepat untuk kita heal, insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir. Lebih kurang dalam 5,000 lebih ni, insya-Allah. Sebagai permulaan sekarang 7.27, minta maaf. Tadi ada isu teknikal, kita kena start balik kuliah. Itu yang lambat sikit ni. Ustazah dah masuk part mana dah ni? Mukadimah baru. Okey, sekali lagi saya ucapkan salam. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Jerim Picasso. It's very true Ustazah, dia kata. It's very true. Thank you membenarkan apa yang saya cakap tu. Contoh, saya bagi contoh. Ada orang tak faham lagi macam mana nak bercakap dengan Allah, berbicara dengan Allah. Cuba lepas ni, kan, tak tahulah ni, pergi pejabat, jumpa orang kat pejabat, lalu guard, contoh kan, masuk lalu satu tempat tengok guard. Hati bercakap, mulut tak tergamak lah nak cakap, tapi dalam hati bercakap, ya Allah berilah rezeki pada dia ya Allah. Contoh, kita pergi R&R, nampak makcik cleaner, kita nak bagi duit, tak ada duit kecil, ada duit besar je, kita pun nak guna duit. Ya Allah, murahkanlah rezeki dia ya Allah, kuatkanlah tubuh badannya. Doa daripada hati. Luar biasa tuan-puan sekalian. Pergi shopping complex, tengok ada perempuan-perempuan yang seksi, yang tak tutup aurat, pakai ketat. Kita boleh pilih hati kita nak rasa apa. Nak rasa, tua-tua pun pakai ketat. Hati kita nak cakap benda tu ke? Apalah, zaman sekarang semua orang dah pakai tudung, tak pakai tudung lagi. Satu family, mak, anak semua sama belaka. Kita boleh pilih kalau nak cakap macam tu. Tetapi bayangkan kalau kita, hati kita dah dibiasakan, ya Allah kurniakanlah kepadanya ya Allah hidayahmu, dan hidayahmu kepadaku juga ya Allah. Hati kita boleh pilih, ya Allah ampunilah dosa dia ya Allah. Walaupun kita tak kenal pun dia, kita tak tahu pun siapa, tapi kita ajar hati kita berdoa dalam sembunyi. Bukannya kita cakap depan, saya doa kau dapat hidayah. Takkan kita tergamak, kita takkan mampu nak cakap macam tu. Tapi hati kita, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku dan kepadanya. Ya Allah, ampunilah dia. Masya Allah. Tengok ada orang pakai baju yang koyak ke baju, entah apa-apalah yang kita nampak, yang hati kita berbicara. Itu kita bercakap dengan Allah. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, maka ada malaikat yang Allah utuskan di kepalanya. Maksudnya sebelah dia, dekat dengan kepala. Lalu malaikat itu mengatakan, amin. Malaikat mengaminkan doa kita. Walaupun doa tu dalam hati, suara hati. Allah tahu. Amin. Bagi kamu apa yang kamu doakan. Malaikat doakan semula apa yang kita doakan untuk orang lain secara sembunyi. Dan Nabi sebut itulah doa yang mustajab. Kita nampak anak orang lain kan, duk lepak-lepak tepi jalan, kita boleh cakap, apalah lepak, mak bapak tak ambil tahu ke lepak sampai tengah malam budak-budak ni, kan? Subhanallah. Lepas tu lepak, kita boleh pilih nak sebut macam tu. Tapi kalau kita sebut, ya Allah, jadikanlah remaja ni remaja yang beriman, remaja yang baik ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah remaja ni daripada maksiat, melakukan keburukan. Kita doa untuk remaja tu, bukan kutuk dia, kutuk mak ayah dia. Kalau mampu nak tegur, pergi tegur lah. Apa yang berlaku? Doa tu kembali kepada kita. Akhirnya Allah jaga anak kita, Allah pelihara anak kita. Kita doakan anak orang lain, kembali doa tu untuk anak kita.
Kita doakan untuk kebahagiaan keluarga orang lain. Kebahagiaan tu doa bahagia supaya orang lain bahagia tu kembali pada kita. Kalau tuan-puan yang biasa jumpa saya, siapa yang pernah jumpa saya? Siapa pernah jumpa saya? Encik suami kadang dia akan buat signal laju kalau saya jumpa orang. Sebab apa encik? Saya dah buat apa kalau saya jumpa orang? Tak. Kan kita cakap pasal doa. Maksudnya, siapa pernah jumpa saya? Ya. Apa yang saya buat? Siapa yang pernah jumpa ni, cuba tak, saya saja tanya. Ada yang jumpa dalam mimpi. Ustazah bagi doa, Ustazah doa. Pernah doakan. Buat love. Ya, kalau nak cepat saya buat love, kalau tak sempat. Ya. Kebanyakan sebut Ustazah bagi doa, Ustazah doakan. Ya, saya bukan nak kata saya bagus. Saya sebenarnya, saya kalau orang jumpa saya tengah jalan ataupun jumpa kat mana-mana, saya ada rasa malu, saya ada segan. Saya selalu ada rasa macam ni. Saya introvert. Saya ada rasa malu. Kedua, saya ada rasa bukan sangka buruk. Orang ni mungkin ada pernah kecil hati dengan saya dengan kata-kata saya. Saya tak rasa semua orang suka saya. Faham? Jadi saya ada rasa takut tiba-tiba kena marah ke. Macam tu lah. Okay. Saya cuma cakap pasal saya. Tapi apa yang biasa saya akan buat, saya akan doakan walaupun pendek. Saya doakan semoga kalau suami isteri semoga bahagia sampai ke syurga. Dan masa saya sebut, saya cuba bukan pada lidah. Bukan pada lidah macam semoga bahagia macam tak. Sebab tu bila saya sebut walaupun tengah jalan, saya akan macam semoga bahagia sampai ke syurga. Maksudnya doa tu walaupun dalam keadaan nak cepat-cepat, biarlah hati pun berdoa, bukannya lidah je. Sebab saya sendiri sangat mengharapkan syurga Allah untuk sekeluarga. Jadi antara doa yang paling saya suka sebut kalau saya jumpa siapa-siapa, lepas ambil gambar, semoga Allah kumpulkan seluruh keluarga di syurga. Sebenarnya betul lah saya doakan dia, tapi sebenarnya saya yang sangat mengharapkan Allah kumpulkan saya dan keluarga, sahabat-sahabat di syurga. Faham Tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan, kita borak-borak sampai sudah. Kita jumpa ahli keluarga pun sampai sudah. Kita doakan tak? Kita doakan tak? Masya Allah. Amalan berdoa. Kemarin saya mimpi. Mimpi tu mimpi elok-elok tau. Ke mimpi saya jadi apa dalam mimpi tu? Ada juga. Saya mimpi jadi PA Ustazah. Alia Syazwani. Siapa Alia? Maya nak jadi PA sungguh. Meh. PA ada 3 orang. Sekarang PA 3 orang. Pun dia orang kata tak cukup lagi. Wallahualam. Tuan-puan sekalian, topik hari ni hari-hari best Ustazah. Terima kasih. Ya. Cuba ajar bila jumpa doa. Perasan tak? Ia adalah akhlak Nabi. Nabi berdoa bukan lepas solat je. Kan ada banyak. Nabi doakan Anas bin Malik, Nabi doakan Zaid bin Harisah. Ini kanak-kanak ni. Nabi doakan Ibnu Abbas. Bukan doa secara formal dalam masjid lepas solat, tak. Di luar. Atas kenderaan. Sekian-sekian. Subhanallah. Kalau saya doakan, semoga awak tenang dan kuat. Kadang-kadang benda tu terbit sebab saya sedang nak tenang dan nak kuat. Sedang mencari kekuatan. Jadi bila jumpa orang, dia ambil gambar, semoga awak kuat dan tenang. Sebenarnya doa tu untuk diri sendiri. Tapi sebab Nabi kata, siapa yang mendoakan saudaranya, malaikat akan mendoakan dia semula. Dan doa malaikat, saya yakin doa malaikat makbul. Sebab malaikat tak ada dosa. Malaikat makhluk Allah yang sangat dekat. Saya nak doa malaikat. Jadi kita doakan saudara kita. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat, Alhamdulillah. Ustazah, saya ada cek di IG bagi soalan. Sebab soalan dari tahun Ogos 2022 lagi. Masya Allah. Boleh tak ulang lagi soalan tu? Kalaulah soalan tu macam tak private sangat, tak ni, itulah. Soalan masuk ribu-ribu. Steam pun susah juga nak ni.
InsyaAllah. Dalam berdoa perlu ke kita tanda tangan? Tak semestinya. Tak semestinya. Adab tanda tangan. Lagi-lagi kalau lepas solat tanda tangan lah. Tapi kalau dalam jalan, takkan dekat shopping kompleks tu kita nak tanda tangan kan? Ya Allah berilah hidayah kepada dia. Tak, dalam hati tak perlu. Kita jalan-jalan, kita tengok ada wanita yang dedah aurat, seksi, ketat. Kita pun tengok sekilas, ajar diri kita, Astaghfirullahalazim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami dan kepada dia, ya Allah. Ampunilah dia, ya Allah. Tak adalah kita nak tanda tangan kan sambil jalan kan dalam shopping kompleks gitu. Tapi tanda tangan pada waktu yang tertentu macam lepas solat, ia adalah sunnah. Sunnah Nabi. Nabi tanda tangan. Nabi bila berdoa, ada waktunya Nabi bersungguh-sungguh berdoa dengan Allah, tangan Nabi makin naik. Makin lama makin naik. Lama Nabi pernah berdoa sampai berjam-jam. Sebab apa? Antaranya ketika itu perang Khandaq, perang Parik tu. Perang tu kan berlarutan sampai sebulan. Masa tu umat Islam dah letih, dah lapar, dah tak ada bekalan makanan. Sebab Parik tu dibina mengelilingi ataupun menutup semua laluan masuk ke kota Madinah. Jadi dalam kota Madinah tak keluar, daripada luar pun tak masuk. Jadi subhanallah, lama sangat. Kemudian Nabi pergi ke satu lokasi yang mana kalau kita pergi ke Mekah, kalau kita pergi ke Madinah, ada masjid yang kecil. Ada masjid Khandaq, pasal ada masjid yang kecil sekian-sekian. Perang Khandaq kan, perang Parik tu kan. Betul kan? Kemudian subhanallah, di situlah atas bukit kecil ada masjid kecil tempat Nabi berdoa tu. Diceritakan Nabi berdoa begitu lama, daripada tangan Nabi yang di tahap yang biasa, sampailah Nabi makin naik, makin tinggi, sehingga para sahabat kata terlihat putih celah ketiak Nabi. Nampak, maksudnya kalau kita rendah macam ni tak nampak ketiak. Macam mana nak nampak ketiak tu? Maksudnya tinggi. Kita pula terbaliklah. Kalau lagi lama berdoa, lagi menurun, tertidur. Kalau doa tu imam baca lama, macam tu lah, turun, tertidur, tersengguk-sengguk. Oh, tapi Nabi bila berdoa, Nabi angkat tangan sungguh-sungguh, dan Nabi akan minta lebih khusyuk dan lebih tinggi, merayu-rayu dengan Allah. Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok bab berdoa ni, orang perempuan macam bersungguh sikit lah banding lelaki. Betul tak Encik Suami? Dia gini, orang lelaki kan dia doa tu kan cool, chill je. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gitu. Sebab ini bukan satu nak kata lelaki kekurangan, kesalahan ke perempuan kelebihan, tak. Perempuan ni dia ada emosi yang lebih berbanding lelaki. Lelaki lebih akal berbanding emosi, perempuan emosi beda akal. Tapi saya bukan kata emosi tu benda yang buruk ya. Bagus, emosi ni bagus. Orang perempuan, kalaulah benda tu memang dia mengharap sangat, cara dia doa tu dengan ya Allah, nada suara, memek muka, tubuh badan, semua mempengaruhi. Ya Allah, mengkerekot badan dia. Ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah. Gitu. Contoh nak minta doa anak SPM ni, bersungguh-sungguhlah ibu. Tengok bapa, ya Allah bagilah kemudahan anakku, gitu. Kita pula tak puas hati. Sungguh-sungguhlah sikit. Abang, sungguhlah sikit. Macam tak bersungguh pun doa. Macam tu ibarat kan. Kita kata, macam tak bersungguh je. Sungguh-sungguh sikit minta dengan Allah. Subhanallah. Nabi dalam keadaan tertentu, Nabi memang menunjukkan kesungguhan. Sampai berdoa dalam tempoh yang lama. Sampai postur badan berubah. Sampai tangan pun diangkat dengan lebih tinggi. Sebab apa? Semua itu menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan, kekhusyukan, pengharapan. Ada orang, dia macam, Ustazah, ada waktunya saya macam terduduk, saya macam sedih sangat, saya tak angkat tangan. Saya bersujud, tangan saya ke depan, macam saya merayu-rayu dengan Allah. Boleh ke macam tu? Saya kata boleh dengan Allah. Allah tak judge kita. Kalau buat macam tu dengan orang je, orang akan mengata kita. Tapi Allah tak mengata kita. Saya macam dah tak mampu. Saya macam nak duduk, lepas mayang saya terus melepek. Sambil saya melepek tu,
Saya pun berdoa, ya Allah, aku tak larat, ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, aku sedih sangat, ya Allah, sambil nangis. Pernah dengar tak firman Allah? Macam mana tu firman Allah? Berzikir ke berdoa tu? Cuba cari firman Allah tu. Ketika kamu berdiri, ketika kamu duduk, dan ketika kamu berbaring. Berzikir kan? Ingatlah Allah, berzikirlah, nanti kita baca. Maksudnya, subhanallah, bukan kena duduk elok, sambil baring pun boleh. Okey, sebab ada yang tanya tadi, memang kena angkat tangan ke, kena tak ada tangan ke? Alhamdulillah, dapat kan jawab. Ada live kat YouTube tak? Ada. Semua live kita, semua cari Ustazah Asmaul channel. Sebaik saja habis live kuliah, semua kuliah ini akan di-share, di-upload terus di YouTube rasmi Ustazah Asmaul. Okey, minta maaf, kita tak mula lagi. Kita akan mula. Dek, tadi saya dah minta 2 benda, belum sampai lagi. Tadi saya dah minta. Dia macam ni, jangan tunggu saya minta. Awak dah ada, awak bagi. Awak dah ada, awak bagi. Tak, tadi saya ada kata nak apa dalil. Tak apa. Macam-macam saya minta tu kan. Awak nampak je saya dah lupa. Awak bagi je. Ni ada team. Macam saya minta dalil tu kan. Lepas tu saya kan dah berpindah ke topik lain. Awak tetap kena bagi. Antara saya baca tak baca 2. Jangan saya minta pula. Jadi macam tersekat lah masa live jadi tersekat. Harap faham. Okey. Subhanallah. Muslimin muslimat, kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya kita akan membacakan 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah buat kami, min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina rasyada, daripada dalam setiap urusan kami petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.
Seterusnya kita akan membacakan 10 ayat yang terakhir suratul Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, izinkan kami, Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Sekejap ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, subhanallah, ada yang kata saya pergi kerja dulu, salam Ustazah dan kawan-kawan, faham. Tadi ada yang macam
tak suka. Saya tak boleh nak semua orang suka saya. Saya terima je kalau orang tak suka. Kenapa Ustazah marah? Kenapa Ustazah tegur? Tuan-puan sekalian, kuliah pagi ni, Riyadhus Salihin ni dah 2 tahun setengah. Bulan 6 ni masuk 3 tahun. 80%, bukan 80%, 95% selama 2 tahun setengah nak masuk 3 tahun ni memang kami berdua. Saya dengan suami. Encik suami lah yang tolong. Yang di sebalik tabir, yang set up, yang uruskan, yang dah siap-siap buka muka surat yang betul, dah buat persiapan lah, begitu. Jadi pada tahun ni, bermula 1 Januari, kita macam nak buat perubahan lah. Nak buat perubahan dengan lebih baik. Kita dah meeting, kita dah bincang. Lepas tu kita set up dengan setup yang baru. Lepas tu tim kata, dah lama pun tim pernah minta berapa kali, Ustazah, bagilah kami bantu. Kami hadir sama masa Ustazah live. Kami buat jadual giliran. Staff ramai. Tu apa sekian? Staff tim ada lebih kurang 120 orang. Tapi yang terlibat tu adalah berapa orang? Media saja ada 10 orang. Tim ni ada sekian-sekian. Jadi kalau seminggu sekali je, apa salahnya? Kan dia orang datang awal, set up dan sebagainya. Saya nak bagi tahu sahabat-sahabat semua, kalau tuan-puan biasa tengok saya bukan saya nak dia macam ni ya. Kita akan nampak ada orang, dan saya suka sangat masa tu macam ni. Ada orang ni ditulis di satu posting dekat FB, dia tulis tentang dia tak puas hati ataupun dia kutuk bos dia, macam tu lah. Pasal sikap bos yang suka marah-marah, sikap bos yang suka tegur-tegur, sikap bos yang sekian-sekian. Lepas tu saya baca komen di bawah, ada komen yang kutuk juga bos masing-masing, majikan masing-masing. Tapi ada komen-komen yang positif. Dia kata, pengalaman saya kerja dengan ramai majikan, kebanyakan majikan yang maksudnya bukan kata marah. Tengok, marah ni ada waktu perlu tegas. Dia kata biasanya bos-bos yang cepat tegur, cepat marah adalah bos yang perfectionist. Saya bukan kata saya perfectionist, tetapi kita tak mampu perfect. Tapi adalah bos-bos yang ataupun majikan yang nak buat sehabis baik. Dan apabila dia buat dengan hati, dengan bersungguh-sungguh, dengan sehabis baik, lalu tidak sebagaimana yang dia buat ataupun dia harap, ataupun dia dah guide sekian-sekian, lepas tu tak buat, dia akan reflect dengan cara yang begitu. Tapi ada majikan ataupun ada buat ataupun ada ketua yang dia pun memang buat kerja asal buat, asal siap, tak ada expectation, tak ada target, tak ada kesungguhan pun. So itulah yang berlaku pada orang bawah. Bila orang bawah buat kerja yang hasil ala-ala saja, hasil yang tak seberapa, dia pun tak ada sebab dia nak marah, tak ada sebab dia nak tegur, dia pun tak ada expectation apa-apa. Faham? Tuan-puan sekalian, yang tuan-puan nampak studio ni, semalam setup lain, hari ni setup lain, hari tu setup lain. Studio ni studio di rumah. Kami keluarkan belanja, daripada belanja untuk siapkan studio ni puluh ribu. Kalau orang fikir puluh ribu, ya, sebab dia asal beranda. Lepas tu kami naikkan 1, 2, 3 dinding. Lepas tu kena naikkan juga bin bawah. Saya tak tahu berapa puluh ribu, mungkin 40 bin bawah, sebab dia sebenarnya bawah tu tempat parking kereta. So dia kena kukuhkan juga, ada naikkan tiang. Bila jiran tanya nak buat apa, saya kata nak buat studio untuk kuliah. Masa tu sebelum ini saya kuliah pagi pukul 6.45, bukan 6.45, 6.30 dah kena keluar pergi pejabat, studio kat pejabat. Tapi saya dapati saya kelang kabut, saya lambat. Lepas tu kita bincang dengan suami, kita buat studio kat rumah khas. Lepas tu bila nak set up studio, belanja lagi. Nak set up tu belanja lagi, nak ubah tu belanja lagi. Why? Saya kata sangat berbaloi kita buat sehabis baik untuk dakwah. Saya dulu saya selalu masuk konti radio. Konti radio ataupun konti TV yang tak ada audien depan. Kalau tuan-puan tahu setup mereka lagi dahsyat. Orang nak berjalan pun orang tak bagi.
Orang nak berjalan pun tak bagi. Betapa tegasnya yang jaga suasana setup studio ni. Kalau ada orang buat bising bercakap, memang kenalah. Kalau masuk konti radio, memang kedap udara. Tak dengar langsung kat luar. Memanglah sebab dia tak nak ni. Sama juga orang luar pun tak dengar suara kita. Masa kita nak set up studio ni, encik ingat tak kita nak buat kedap udara? Kita nak buat kedap bunyi. Tahu tak apa ujian dan cabaran? Bila kita bercakap tanpa audiens. Saya ceramah di luar, tuan-puan sekalian. Ceramah di khalayak ramai, depan orang 1,000, depan orang 500. Ada budak menangis pun saya okey. Ada makcik duduk main phone pun saya okey. Ada orang lalu lalang pun okey. Dia sangat berbeza. Bila kita ceramah depan khalayak ramai ni, orang berjalan, orang tidur, orang itu, anak kecil menangis, memang okey. Tapi bila kita live ataupun kita ceramah macam ni, tak ada orang ni. Maksudnya kita dengan audien live ni. Sebab tu tuan-puan kalau tengok orang buat live, biasanya dia buat live bilik tertutup. Live yang berkongsi ni, maksudnya dia je dengan ni. Lainlah kalau live menjual, jual barang tu memanglah dengan orang ramai lain. Bila berkongsi. Sebab itu semalam saya dah tegur tim. Dia orang kata okey, dia orang nak bertugas. Saya start kuliah pukul 7, 7.30 baru masuk. Buka pintu, lalu depan saya, baru nak ambil tempat duduk. Hari ni ulang lagi, 7.30 baru masuk. Semalam saya dah pesan, kalau kamu mak datang lambat, kamu lambat daripada selepas pukul 7, kamu jangan masuk. Kamu duduk kat luar ataupun kamu boleh balik. Kamu boleh pergi pejabat. Saya dah pesan elok-elok. Jadi, bila berulang lagi, saya punya emosi terganggu. Bayangkan saya tengah bercakap, lepas tu lalu, pintu ni sebelah saya ni je, lepas tu lalu depan, saya jadi ulang. Dik, jangan, kalau lebih daripada pukul 7, jangan masuk. Macam itulah lebih kurang. Dan ada banyak benda, saya bila nak kuliah live, anda tak tahu apa yang berlaku sebelum. Mencabar atau bersekian, saya dah buat 2 tahun setengah. Persiapan. Bukan kosong. Saya tak suka sebab itu kalau anda rasa, saya setiap kali Ustazah cakap ada benda baru. Kalau kita tak baca, kalau kita tak buat persiapan, kalau saya juga tak dengar ceramah, saya tak akan dapat menyampaikan ilmu-ilmu yang baru, ilmu yang fresh. Anda akan dapati saya akan ulang benda yang sama. Sebab itu, perjuangan, pengorbanan, kesungguhan, komitmen untuk buat kerja dakwah bagi saya top komitmen, top pengorbanan, top perjuangan, paling tinggi. Sebab inilah kerja yang paling berat, paling susah. Tuan-puan sekalian, ada sahabat saya, dia pernah tengok, dia pernah ikuti kursus, dia mu'alaf, lepas tu dihantar oleh jabatan untuk hadir kursus melihat macam mana cara set up tim Dr. Zakir Naik. Dia kata, dia terkejut tengok cara Dr. Zakir Naik yang sangat tegas bila nak set up kamera, bila nak set up stand, dia punya ukur inci kiri kanan, set up tepat. Dan pernah Dr. Zakir Naik ni, sebab apa dia boleh jadi pendakwah peringkat dunia mengislamkan ribuan orang, tengok cara dia punya live macam mana. Dia kata pernah masa dia hadapan khalayak ribuan orang, ada kameraman buat salah sikit, dia terus marah di hadapan khalayak ramai. Saya bukan nak puji perbuatan dia, tetapi kerana dia mempunyai sikap apa, nak buat misi sehabis baik. Dia ada target dia ada expectation dia. Dia nak bila dia bercakap, view tu nampak macam mana, kedudukan tu macam mana. Tuan-puan sekalian, sebab apa? Jiwa dia, perasaan dia nak buat the best sehabis baik. Sebab itu, kalau orang tanya, Ustazah, tim media bawah 10 orang, ada ramai pendakwah penceramah tak ada tim media. Saya bukan cakap kosong. Saya berada bersama kawan-kawan tim penceramah, pendakwah bebas, perempuan atau lelaki. Penceramah tu yang set up, penceramah tu yang pasang, penceramah tu sekian, nampak kamera menungging. Lepas tu bila buat live, background gelap, lighting tak cukup. Tuan-puan sekalian, sebab apa saya berniaga bersungguh-sungguh? Kenapa saya jual itu jual ni? Untuk bayar gaji media sampai 10 orang. Saya tahu dia orang penat. Dan dia orang tahu saya penat. Kenapa sampai tim R&D, Research and Development, saya wujudkan? Kenapa ada tim sekian? Bukan percuma.
Gaji kebanyakan 3,000 ke atas kalau degree. 2008 3,000 ke atas, ada sampai 4,000 kalau dah expert. Saya buat dakwah secara profesional, tim pun kena bekerja secara profesional, set up apa semua. Bukan mudah kita nak sampai live, tuan-puan sekalian, untuk view seperti sekarang 8,000, 9,000, 10,000. Kalau orang tanya, Ustazah macam mana view Ustazah ceramah sampai konsisten 8,000, 10,000? Subhanallah. Saya kata, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa usaha kita di sebalik. Memang tuan-puan support. Alhamdulillah, itu ada sumbangan terbesar tuan-puan sekalian. Hadir support. Tapi bagaimana cerita yang lama dan panjang di sebalik selama 3 tahun, 4 tahun. Phone, kalau low quality, terus beli phone baru. Mic, standby, backup. Apa yang saya ajar, tim, bila sekali live, phone semua kena ada backup, stand semua kena backup, wire semua ada backup, sound mesti the best. Cara ni gimbal, dah beli berapa kali gimbal dah. Gimbal saya kata mahal pun tak apa, awak beli equipment yang 1,000 pun tak apa, demi dakwah. Kalaulah program maksiat ya, mereka boleh beli kamera harga ratus ribu untuk buat movie ke, untuk buat drama ke, sampai ratus ribu satu kamera, sampai ratus ribu itu, ratus ribu ini, tapi hasilnya mereka merosakkan masyarakat. Takkan kita buat kerja dakwah nak membaikkan masyarakat, nak bagi ilmu, kita tak boleh berhabis. Duit boleh dicari. Ustaz tanya, Ustazah benda ni ribu Ustazah, benda ni je, beli, awak pejam mata. Percaya, beli sesuatu barang, walaupun benda tu mahal tapi berkualiti untuk kerja dakwah, kamu jangan menyesal. Accountant cakap, Ustazah duit kita tak ada dalam akaun ni, duit tak ada nak beli ni. Kalau kita beli ni, mungkin gaji nanti tak cukup ni Ustazah. Beli je. Saya kata beli dulu. Perlu tak? Perlu. Jangan tangguh. Beli. Subhanallah. Jadi kadang-kadang anda akan nampak karakter saya ceria, buat lawak, sayu, sedih. Kadang saya tegas, kadang saya marah. Subhanallah. Boleh jadi saya orang yang buat kerja dengan sepenuh hati, dengan hati. Jadi saya agak kadang tu sensitif, saya mohon maaf. Mohon maaf dengan sikap-sikap saya yang kurang senang, tuan-puan sekalian. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita faham tuan-puan sekalian. Saya pernah berada di pelbagai set. Saya tengok macam mana cara bekerja orang TV kalau dah set yang tertutup. Dia orang nak berjalan pun macam ni. Tak boleh buat apa-apa bunyi. Bila ada bunyi, kena start balik. Bila ada bunyi, Ustaz, dulu-dulu kita TV, betul tak? Ada orang melintah, ada bunyi sikit, saya pula letih. Ulang balik ke? Sorry Ustazah, ulang balik. Lepas tu orang yang buat pergerakan tu kena marah. Mana boleh buka pintu, tutup pintu, mana boleh. Semua tak boleh. Baru nak tu, oish, diorang punya standard. Nak buat apa? Program nak naikkan rating TV, nak dapat itu, nak dapat ni. Radio apa semua. Kadang-kadang saya cuba latih tim. Kamu sekian-sekian, kamu buat macam ni, kamu tak boleh macam ni, macam ni. Ada yang mula-mula okey, mula-mula faham. Lama-lama longgar, lepas tu langgar. Kadang-kadang kita tengok disiplin dan sikap tenaga pekerja yang bukan Islam lagi-lagi tinggi disiplin. Mereka ikut betul SOP kerja. Jadi bukan mudah ya nak kekalkan. Cuba bayangkan tuan-puan sekalian, kalau ada 5 orang staff, ada orang kata pening kepala Ustazah, 2 orang staff pun pening 5. Tuan-puan sekalian, kami staff semua 220 lebih ke 230. Tapi di kalangan itu termasuk foreigner. Yang Malaysia lebih kurang 130, termasuk yang Terengganu dan sebagainya. Dan itu antara cabaran besar saya menjadi majikan kepada lebih 100 orang staff, menguruskan pelbagai syarikat, dan keutamaan saya adalah dakwah. Saya mewujudkan staff dan juga syarikat dengan operation yang berbeza tu sebenarnya tujuan untuk dakwah. Mereka tu enjin, berniaga, jual itu jual ni, buat package umrah lah apalah, sebenarnya cari dana untuk dakwah. Untuk dakwah. Sebab itu saya akan buat the best untuk dakwah, sehabis baik. Sakit ke, penat ke, ngantuk ke, stres ke, emosi ke apa, once saya ceramah, saya kuliah, saya akan bagi all out.
Jadi keliling perlu standby. Di khalayak ramai saya tak boleh kontrol. Tapi bila dengan tim saya boleh kontrol. Khalayak ramai saya takkan bagi, saya takkan tegur. Makcik duduk diam sikit makcik. Makcik dah duduk depan sekali. Makcik janganlah tidur duduk depan saya. Makcik jangan main phone. Tak. Di khalayak ramai saya tak boleh kontrol. Tapi di kalangan staff saya boleh kontrol. Masa saya boleh tegur. Sebab mereka tim saya. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan saya tim yang kuat, yang kental, yang teguh. Mereka orang muda yang nak belajar. Mereka orang muda yang sedia dibentuk. Mereka pun seimbang lah. Saya bukan tegas all the time. Kadang jadi kakak, kadang jadi mak, kadang jadi majikan. Berubah-ubah lah. Tetapi cabaran sentiasa ada. Mereka sabar dengan saya pun sabar dengan mereka. Saling mengingat tentang kesabaran. Surah Al-As, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haq. Saling mengingat tentang kesabaran, saling mengingat tentang kebenaran. Masya Allah. Okey. Saya buat penjelasan sebab tadi tu saya tengok ada komen-komen tu, it's okay, anda kurang senang dengan saya, it's okay. Jadi kita saling menerima kekurangan dan saling menerima kelebihan. Gitulah. Okey, baik. Sekarang pukul berapa Encik? Pukul 8.07 minit. Saya kena bergerak pukul berapa? Saya kena bergerak pukul berapa? Hello di Paris. Okey, betul. Alhamdulillah. Saya kena bergerak pukul, saya ada ceramah ni di lokasi. Saya kena saya paling lambat kena sudah pukul apa ni? Ha? Ah, 8.30. 8.30 paling lambat. Saya kena bergerak sebab tim yang akan urus waktu perjalanan saya sebenarnya. Ustazah, lokasi ceramah, saya selalu tak tahu lokasi. Saya tak tahu lokasi mana saya akan tuju lepas ni ceramah. Tetapi ada grup PA ada 3 orang, ada yang akan drive, lepas tu ada tim, mereka yang aturkan waktu perjalanan saya. Ustazah kena bergerak pukul berapa, sebab ATA pukul berapa, campur ada buffer time, sekian-sekian supaya saya tak lambat. Saya berusaha takkan lambat sampai lokasi. Jadi, kita ada masa pukul 8.85 minit, sekarang 8.8 minit, kita ada lebihkan 20 minit lagi. Alhamdulillah. Okey, sahabat-sahabat, sebab masa kita dah ambil dengan penjelasan tu, mudah-mudahan dapat sesuatu, satu ilmu ataupun satu wallahu alam. Mungkin anda ada orang yang nak anak dia jadi pendakwah, jadi penceramah, kena faham dunia dakwah hari ini. Ada dunia dakwah cyber, ada banyak ujian dan cabaran. Belum lagi cerita pasal ujian hati, ujian perasaan, ujian mental, ujian emosi. Tapi tak apa, apa pun yang kita lakukan kalau tak ada disiplin sebenarnya tak berjaya. Apa pun yang kita lakukan tak ada kesungguhan, tidak berhasil. Begitulah, mungkin ada hasil tapi hasil tak seberapa. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai seseorang. Hadis tu dia. Allah mencintai seseorang. Ya, Allah amat mencintai seseorang apabila dia melakukan sesuatu, dia melakukan dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya kalau kita tengok sikap ini ada banyak pada orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Contoh kita tengok di negara Jepun. Contoh kita tengok bagaimana cara bekerja ataupun cara berniaga orang Cina. Ada banyak sikap begini pada orang bukan Islam. Tapi asasnya adalah daripada jati diri ataupun peribadi ataupun karakter umat Islam. Ia sepatutnya adalah karakter jati diri umat Islam. Jumpa tak hadis tu? Okey. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Bermaksud, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kasih, Allah sayang, Allah cinta apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan ataupun suatu amalan, buat sesuatu amalan ataupun pekerjaan, dia buat secara tekun, yutqinahu, secara tekun, secara bersungguh-sungguh, sehabis baik. Sebab tu saya jarang gunakan perkataan buatlah setakat yang mampu. Saya tak guna ayat tu, buatlah setakat yang mampu. Saya akan gunakan perkataan buat semampu yang boleh. Sebab bila kita kata buatlah setakat yang mampu, manusia akan limitkan kemampuan dia. Ini je yang saya mampu, Ustazah. Saya akan jawab, kamu mampu buat lebih baik daripada ni, kamu baiki balik. Kadang-kadang tim buat sesuatu penulisan,
Penulisan malam tadi saya buat sendiri yang pasal tu. Buat satu penulisan ilmiah contoh, dia orang kena edit sampai 10 kali. Saya akan cakap, Ustazah, ni yang saya buat. Saya akan kata, awak belum buat semampu yang boleh. Awak pergi edit lagi. Kalau tim media buat video, awak boleh buat lebih baik. Awak edit lagi. Alhamdulillah, ada yang sangat kental, sampai 5-6 kali kena edit. Dia kata, Ustazah, saya hampir putus asa dah. Saya rasa geram. Saya tak tidur malam buat video, tapi Ustazah reject. Saya kata, sebab saya tahu awak boleh buat lebih baik. Awak tak pecahkan tembok. Lepas tu dia akan ucap terima kasih. Terima kasih Ustazah. Akhirnya saya boleh buat sesuatu yang saya tak sangka saya boleh buat. Ya, sebab apa? Antara kata-kata yang membuatkan kita umat Islam tak buat perkara tu sehabis baik. Kata-kata apa? Buatlah setakat yang mampu. Bila setakat yang mampu, kita limitkan kemampuan. Dah lah, okey lah, ni je setakat yang mampu. Tapi bila kita set dalam kepala, aku mesti buat semampu yang boleh. Sebaik-baiknya, semampu yang boleh. Bila dah buat, kita sendiri rasa tak puas hati. Contoh macam tulisan malam tadi, berkenaan dengan saya cerita tu. Edit daripada maghrib, sampai isyak, sampai pukul 9, sampai pukul 10, sampai pukul 11, sampai pagi ni. Saya tak akan stop edit. Saya akan baca lagi setiap penulisan yang saya tulis sendiri. Saya akan baca paling kurang 10 kali. Walaupun tulisan pendek. Saya akan baca. Lepas tu saya rasa feel dia. Saya tengok komen. Kok ada orang bagi cadangan lebih baik. Lepas tu saya edit lagi. Sebab tu saya selalu cakap dekat tim. Tulisan saya dekat FB, walaupun pendek, saya baca paling kurang 10 kali. Saya dah puas hati. Saya dah rasa semua okey, tata bahasa semua okey, perkataan yang tepat, barulah saya berhenti. Sebab kadang-kadang tim tanya, macam mana Ustazah tulis, engagement tinggi, like sampai 10k, pernah like sampai 20k. Saya kata, yutqanu, kesungguhan kita. Allah tengok kesungguhan kita. Orang yang baca, orang tak tahu macam mana satu tulisan tu dihasilkan. Berapa jam dihasilkan. Berapa banyak edit. Berapa banyak masa yang digunakan. Niat ketika menulis. Niat masa tulis, nak, ya Allah, semoga tulisan ini dapat beri kebaikan, dapat beri manfaat, dapat beri kesedaran, boleh sentuh hati. Bila kita buat kerja sesuatu daripada hati, akan sentuh tak hati orang? Akan menyentuh hati orang. Tapi kalau buat, tulis ke, cakap ke, bukan daripada hati, cakap daripada akal je, dia akan pergi ke akal, orang akan lupa, orang tak akan rasa. Tuan-puan sekalian. Sebab itu saya selalu ingatkan kepada tim, kamu buat all out, susah payah, tak tidur malam, saya tak nampak. Orang luar tak nampak. Siapa yang nampak? Allah nampak. Allah nampak. Allah nampak usaha kamu. Allah nampak pengorbanan kamu. Tak cukup tidur kamu. Allah nampak stres kamu. Allah nampak tekanan kamu. Dan kalaupun saya akhirnya tak puji pun hasil kerja kamu, kamu tak perlu rasa kecewa. Sebab Allah memuji kamu. Allah yang puji kamu. Sebab saya lemah. Saya tak tahu pengorbanan awak untuk hasilkan tulisan ni. Akhirnya saya reject. Saya tak tahu pengorbanan awak untuk buat video ni. Akhirnya saya reject. Awak memang akan frust dengan saya. Tapi awak kena belajar. Awak tak frust. Awak tak kecewa dengan saya. Saya manusia. Sebab apa-apa yang awak buat ni, sejam 2 jam awak buat, awak buat kerana mengharapkan pahala daripada Allah. Allah tak akan mengecewakan. Allah akan beri ganjaran. Allah beri balasan. Boleh jadi balasan tu datang dalam bentuk apa? Rizki yang tak disangka-sangka untuk awak. Awak dapat isteri yang baik. Awak dapat suami yang baik. Awak dapat anak yang baik. Tak tahu daripada mana Allah akan balas kesabaran tu. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Bukan senang kita nak latih diri kita buat sesuatu yang akhirnya hasil dia kita nampak, tak nampak pun hasil. Kita kan main menulis panjang dengan hati. Tiba-tiba orang like 10 je. Kita pun dah frust. Aku tak nak menulis lagi dah. Mentang-mentang aku tak glamour. Tuan-puan sekalian, saya bermula dengan menulis. Siapa yang pernah follow saya 4 tahun lepas, 5 tahun lepas, bukan dengan ceramah. Saya menulis. Sebab itu saya suka menulis. Cuma sekarang makin sibuk. Tapi sekali-sekala saya menulis, saya akan tulis all out. Sebab tu saya ada keluarkan beberapa buah buku. Tapi sekarang semakin sibuk, saya makin jarang menulis di Facebook. Tapi 2018-2017 saya menulis banyak tulisan wider ketika itu. Doakan, mudah-mudahan sekarang ni saya sambung PhD pula. Lagi sempit masa saya. Malam-malam urusan PhD, kadang menyelit-menyelit. So doakanlah, insya-Allah mudah-mudahan
Semuanya hasil yang terbaik. Buat sehabis baik, hasil yang terbaik. Okey, dapat sesuatu walaupun macam bebel kan, macam bebel tapi dapat sesuatu kan. Adalah idea nak bebel pada anak ke, nak bebel pada pasangan ke, ataupun nak bebel, bukan istilah bebel, nasihat, ataupun majikan ke, pada kawan, ataupun inspirasi pada diri sendiri, motivasi diri sendiri. Saya selalu percaya buat sesuatu mesti sepenuh hati. Kalau saya siram pokok, saya siram sungguh-sungguh. Kalau saya potong pokok, trim pokok, saya trim betul-betul. Maksudnya kalau makan, makan betul-betul. Kalau saya nak main, saya main betul-betul. Kalau saya nak gurau dengan anak, saya gurau betul-betul. Maksudnya bila buat sesuatu, buat betul-betul. Kalau saya kata saya nak layan movie, saya tengok movie betul-betul. Saya tak buat sambil-sambil. Kalau saya nak makan coklat ke masa tengok movie apa, ready. Saya akan cakap dekat anak-anak, movie time. Sekarang movie time. Seminggu sekali ada movie time. Jadi anak-anak pun dah ready. Wah, kita nak movie. Macam mana Umi? Okey, hampa toto. Okey, hampa bantal. Okey, tutup lampu, movie time. Bukannya sambil-sambil. Nak tengok movie, tengok sungguh-sungguh. Nak pergi jalan, jalan sungguh-sungguh. Nak makan, makan betul-betul. Tidur, tidur betul-betul. Time ceramah, ceramah betul-betul. Time kerja, kerja betul-betul. Time mandi, mandi betul-betul. Maksudnya buat sesuatu tu maksudnya sepenuh hati, maksudnya buat sungguh-sungguh. Bukan masa siram pokok sambil nangis mikir masalah, sambil tering-tering pokok. Sebab tu bila tering pokok tu berjam-jam pun saya jadi tak sedar. Kan potong pokok, kan potong ni, ini. Padahal penat tapi boleh buat. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, dengan cara itulah kita menikmati setiap saat. Ya dek? Tak. Ni kat luar. Dengan cara itulah kita akan menikmati. Ya, rehat je Ustazah. Rehat tak betul-betul. Sebenarnya, saya kalau tak rehat betul-betul, saya tak dapat macam ni tu pasal. Rehat saya pendek je. Sekejap je. Dah tidur lewat. Tidur. Tu. Tapi bila rehat tidur, tidur betul. Tidur sungguh-sungguh lah. Walaupun 4 jam je, 3 jam je, 5 jam. Macam saya kongsi hari tu. Tengok balik live hari Isnin. Macam mana nak dapat tidur yang berkualiti, deep sleep. Macam mana nak tidur yang betul-betul shutdown, betul-betul rehat. Tengok balik kuliah hari Isnin. Saya ada share ilmu nak dapat deep sleep. Bila kita dapat tidur yang berkualiti, high quality tidur, dia akan recharge tenaga kita. Bila kita bangun, kita boleh bertenaga sampai malam balik. Penting sangat tidur dengan berkualiti. Saya ada buku pasal tidur. Tuan-puan search. Saya beli, memang doktor ni doktor tidur. Saya sampai jumpa doktor ni, saya buat rawatan. Sebab saya nak dapat tidur yang berkualiti. Hospital kerajaan je. Hospital sedang ke. Lepas tu, saya buat saya check. Pakai alat tidur. Dia nak tengok tahap kualiti tidur saya. Lepas tu saya ada masalah kualiti tidur. Lepas tu dia sarankan saya buat beberapa perkara. Lepas tu dia ada tulis buku pasal tidur. Nak katanya ilmu Allah ni luas. Saya macam okey, saya nekat saya nak dapat tidur yang terbaik. Saya pergi jumpa doktor pakar tidur. Saya baca buku dia dan saya buat rawatan. Saya pakai alat untuk cek tahap kualiti tidur. Ini hospital kerajaan, bukan swasta, bukan ni. Memang hospital kerajaan. Maksudnya sebab apa? Masa tu saya rasa bila saya bangun tidur, kenapa bangun tidur pun penat? Kenapa bangun tidur pun ni? Jadi, belajarlah pasal tidur. Ilmu Allah. Anda baca YouTube, anda tekan je YouTube pasal tidur, anda akan jumpa macam-macam ilmu. Tapi yang saya kongsikan pagi Isnin adalah ilmu daripada Nabi Muhammad SAW. Ilmu daripada Rasulullah SAW. Apa yang Nabi ajar yang perlu dibuat sebelum melangkah ke tempat tidur. Ketika berada di atas katil. Dan ketika sudah baring. Bila kita sudah baring, terlentang. Apa yang perlu kita baca. Semua itu membantu. Why kita tak boleh tidur yang berkualiti, tidur yang lena? Gangguan syaitan. Syaitan tak nak kita tidur lena. Syaitan tak nak kita dapat rehat. Syaitan nak kita bangun dalam keadaan tak bermotivasi. Bangun lembek. Tak bangun tahajud. Tak boleh pergi solat berjemaah di masjid. Syaitan nak semua tu. Dan ada hadis Nabi yang sahih. Syaitan membelenggu orang yang tidur. Dia buat belenggu. Dia ikat. Tapi siapa yang buat? Apa yang amalan Nabi suruh? Antaranya hadis yang sahih, Nabi bersabda, barang siapa yang apabila dia telah pun merapatkan belakangnya, dia telah baring,
Lalu dia membaca ayatul kursi. Sebab itu ayatul kursi baca ketika kita sudah baring tempat tidur. Saya baca masa duduk Ustazah, macam tak sopan je masa baring. Boleh je baca semasa duduk, no hal. Tapi Nabi sebut apabila telah pun meletakkan belakang badan ni, maksudnya dah baring, lalu membaca ayatul kursi. Macam mana hadis tu? Nabi kata lalu dia membacakan ayatul kursi. Ada dalam grup PTR saya rasa. Lalu dia membaca ayatul kursi, tidak akan diganggu, syaitan tidak akan mengganggunya, ataupun Allah melindungi daripada gangguan syaitan, ataupun syaitan tidak boleh mengganggunya daripada malam sampai ke pagi. Agak nak ada hadis tu. Okey. Kasih dek. Terbaik. Atas sekali. Okey. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari, apabila kamu meletakkan belakangmu, maksudnya dah baring, pada tempat tidurmu, maka bacalah ayatul kursi. Maka sesungguhnya sentiasalah atasmu itu penjagaan Allah. Allah akan jaga. Siapa jaga? Bukan suami kita jaga, bukan orang jaga, bukan kita jaga. Allah yang jaga kita. Allah yang jaga. Hebatnya. Siapa kita? Allah nak jaga. Tapi baca ayatul kursi, Allah jaga. Sentiasalah atasmu itu penjagaan Allah Ta'ala, dan syaitan tidak akan menghampirimu sampai waktu subuh. Syaitan tak boleh menghampiri. Siapa yang jaga? Allah yang jaga. Masa baring baca ayatul kursi, Allah yang akan menjaga. Masya Allah, Allahu Akbar. Tidak ada penjagaan melebihi daripada penjagaan Allah. Dan syaitan tidak boleh menghampiri. Bukan syaitan nak belenggu, bukan nak mengikat kita, nak datang dekat pun tak boleh. InsyaAllah tidur yang macam ni boleh bangun dengan sehat, dengan bertenaga, boleh bangun awal, boleh bangun tahajud. Syaitan tak puas hati kita dapat tidur yang lena. Sebab apa? Kesannya kita akan cergas, kita akan buat banyak perkara yang baik. Tapi kalau kita bangun tidur kadang tak larat, pergi tidur tak larat. Sepatutnya bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikanku. Kepadamu lah aku kembali ya Allah. Syukur. Bangun cergas. Wah, hari yang baru, permulaan yang baru. Lupakan kepedihan semalam. Aku akan buat terbaik yang hari ini. Oh, penuh motivasi. Itulah kehidupan orang Muslim. Itulah sepatutnya jiwa orang mukmin, orang beriman. Dia sangat mensyukuri kehidupannya. Saya ulang lagi sekali, saya sebenarnya dapat ayat ni daripada seorang wanita. Wanita ni, saya panggil dia, saya tak ingatlah, ibu kucing, wanita kucing, adik kucing, tapi kucing lah. Adik kucing ke, ibu kucing ke, sebab mereka ni pasangan suami isteri muda, tetapi wanita ni, adik ni, dia muda daripada saya. Saya rasa umur dia belum 30 ataupun awal 31, 32. Daripada awal, kalau perasan ada pasangan suami isteri yang datang pada Shah Alam, yang suami dia ni selalu bawa barang-barang. Bila saya cakap je dekat live, contoh kita perlu lighting, esok lusa tu dia akan bawa lighting. Kita perlu ni. Ya Allah, dia orang suami isteri muda, suami dia bekerja, isteri dia sakit. Isteri dia ada penyakit yang kronik, yang mana tak boleh bekerja, kadang tak boleh nak urus diri, kadang ada, Ustazah saya lama tak datang, saya lama collab Ustazah doakan saya. Time dia boleh datang, dia datang daripada Shah Alam ke Seremban. Kalau Syamah saya ni, awak akan nampak ada seorang wanita yang muka dia pucat tapi cantik. Dia cantik tapi muka dia sangat pucat, tak larat. Suami dia pun muda, dia dah kahwin berapa tahun Encik boleh faham tak saya cerita pasal siapa? Okey, pasangan suami isteri ni. Okey. Encik tahu, suami saya tahu siapa, sebab dia selalu datang. Kenapa saya panggil dia ibu kucing ataupun wanita kucing? Memang dia tak boleh mengandung. Dia masalah tulang belakang, banyak penyakit dia. Macam-macam penyakit. Selalu tanya, dia awak sakit apa? Campur macam-macam Ustazah. Tapi syukur suami saya sabar. Lepas tu suami kata, Ustazah, memang isteri saya tak boleh mengandung, tak boleh ada anak. Saya redha Ustazah. Kami pelihara kucing. Kami beri kasih sayang pada kucing. Itu yang saya panggil dia orang ni pasangan kucing. Saya panggil mereka pasangan kucing, bukan ibu kucing, bukan ni. Saya panggil mereka pasangan kucing. Lepas tu dia orang, alhamdulillah Ustazah, seronok kami Ustazah.
kucing-kucing. Bila dia cakap pasal kucing, sebab dia boleh beri kasih sayang tu pada kucing. Lepas tu satu hari, bukan 4 bulan yang lepas, macam tu lah, 4 bulan 5 bulan yang lepas, bukan, bulan lepas wanita muda ni datang ke suami, muka pucat, tak larat, tapi dia jalan perlahan. Dia kata, Ustazah, saya nak sampaikan salam. Salam siapa? Salam daripada seorang wanita yang telah meninggal dunia, Ustazah. Saya kata, kenapa? Dia sebenarnya wanita Palestin, Ustazah, kawan saya. Kami berkawan melalui live. Ustazah. Melalui online. Kami kawan online. Wanita Palestin yang berada di Gaza. Dia sebenarnya sampaikan salam pada Ustazah dah lama, tapi saya baru nak sampaikan. Dia dah meninggal, Ustazah. Dia dah tak ada. Dia dah meninggal dalam peperangan Gaza. Inilah perang Gaza yang terkini ni, yang terbaru ni. Dia dah tak ada, Ustazah. Ustazah tahu tak? Dia pun cerita, Ustazah tahu tak? Dia ikuti ceramah Ustazah. Walaupun dia tak faham apa Ustazah cakap, tapi dia ikuti ceramah Ustazah. Dia faham sikit-sikit bila Ustazah baca Al-Quran, Ustazah baca hadis Nabi. Macam mana dia boleh ikut ceramah saya? Saya yang kenalkan Ustazah pada dia. Saya yang bagi tahu dia. Kami berhubung melalui apa? Kami berhubung melalui English lah, in English. Dia mahir bahasa Inggeris. Lepas tu dia akan tanya saya, Ustazah, apa yang Ustazah cakap dalam live. Dia hadir, dia dengar. Lepas tu, walaupun dia tak faham apa Ustazah cakap, lepas tu dia akan tanya saya balik, Ustazah tadi tu cakap pasal apa, tentang apa? Dan dia dah tak ada, Ustazah. Saya kata, ya Allah, terima kasih awak sampaikan cerita yang sangat indah ni. Lepas tu saya kata, ada tak gambar dia ke apa ke? Lepas tu dia tunjuk. Masya Allah. Daripada wanita yang sakit macam-macam penyakit ni, yang tak boleh mengandung, yang selalu datang jumpa kami dekat Seremban, yang selalu bawa barang-barang untuk wakaf, untuk infak. Suami je bekerja, isteri ni selalu tak larat, masak tak larat, buat kerja rumah tak larat, muka selalu pucat. Tahu tak, satu hari saya tanya dia, masa tu muka dia pucat sangat, tapi dia tetap duduk dengan tak larat. Ada waktu dia datang kelas saya duduk atas kerusi. Orang pelik sebab dia masih muda tapi duduk atas kerusi. Dia tak boleh duduk kat bawah. Masa tu semua kaki dia semua dalam keadaan yang macam tak rasa. Suami dia macam kena papah dia. Lepas tu saya tanya dia, Dek, awak apa khabar? Alhamdulillah, Ustazah. Saya syukur dengan kehidupan. Saya pun tanya dia, macam mana kamu boleh kuat macam ni, Dek? Kamu ada macam-macam penyakit. Kamu ada macam sebab untuk kamu sedih. Kamu tak boleh mengandung. Saya tak tanyalah macam tu. Saya tak sebut mengandung. Sebab dia selalu cerita pasal ni. Lepas tu, dia kata, Ustazah, saya belajar daripada kawan saya Palestin, Ustazah. Lepas tu dia cerita, Ustazah tahu tak? Saya ada kawan dengan orang Palestin ni. Ni dia cerita tahu berapa bulan lepas sebelum kawan Palestin dia meninggal. Kawan Palestin dia meninggal ni, dia cerita, dia kata, Ustazah, Ustazah tahu tak, kawan Palestin saya ni yang saya tengok pada ingat tak masa tahun-tahun yang lepas, ketika Gaza dibom, berapa hari sebelum Aidil Fitri, yang mana rumah penduduk Gaza ni hancur lebur. Dalam berapa hari lagi nak Aidil Fitri, bulan Ramadan kena strike kan, kena bom apa semua. Tinggal 2 hari ke 1 hari nak Aidil Fitri. Ustazah tahu tak, dalam keadaan ahli keluarga yang banyak meninggal, mati syahid, dan keadaan rumah yang runtuh, mereka tetap menyambut Aidil Fitri dengan wajah yang berseri-seri. Ustazah, apa yang saya belajar, walaupun mereka dalam keadaan baru saja kehilangan ahli keluarga, mereka baru sahaja rumah runtuh, mereka sambut Aidil Fitri tu, hari raya tu, di tempat apa ni, tempat apa kita panggil? Yelah, camp. Bukan camp. Lepas rumah runtuh baru hancur, tempat perlindungan. Baru sahaja di tempat perlindungan,
tetapi mereka tunjuk gambar, video, mereka sambut dengan penuh kesyukuran. Apa yang saya belajar daripada mereka ialah mereka sangat mensyukuri kehidupan. Setiap hari adalah hari yang baru. Kesedihan semalam, rumah baru hancur lebur dengan segala kenangan, dengan segala barang-barang dalam isi rumah yang dikumpulkan bertahun-tahun. Tetapi mereka sambut setiap hari dengan kesyukuran. Mereka ada banyak sebab untuk sedih, untuk marah, untuk kecewa. Kenapa? Tapi tidak. Bila mereka bangun setiap hari, mereka menghargai kehidupan yang Allah masih beri. Mereka mensyukuri. Mereka cuba buat sehabis baik untuk hari tersebut. Sebab itu bila saya tanya wanita kawan ni, perempuan ni, yang saya cerita sakit ni, yang selalu isi koma hadir majlis ilmu, kalau saya buat di sekitar KL, dia pun muncul dalam keadaan tak larat. Ustazah, saya syukur dengan kehidupan saya. Walaupun setiap kali saya bangun, saya tak mampu nak duduk, suami saya kena bangunkan saya. Walaupun setiap larat, tapi saya bersyukur dengan kehidupan. Saya belajar daripada wanita-wanita, daripada penduduk Gaza yang mensyukuri kehidupan mereka. Sebab itu, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, saya nak kena berhenti dah ni, 8.32, saya kena bergerak, saya ada ceramah di, saya tak tahu, KL, Damansara, apa? Damansara, saya ada ceramah kat Damansara. Setiap kali kita bangun tidur, kita kena bangun dengan penuh semangat. Walaupun semalam ada banyak sebab membuatkan kita terduduk, sedih, kecewa, sakit, takut, macam-macam. Tetapi setiap kali Allah beri kita hari baru, bermaksud kita boleh buat sesuatu yang baru, usaha benda yang baru. Kita boleh pulihkan sesuatu yang kita sesali semalam. Saya ada banyak benda yang saya sesali. Dari segi tindakan saya, dari segi kata-kata saya, dari segi perbuatan saya. Saya banyak, tapi saya tak boleh patah balik. Saya tak boleh ni. Yang boleh yang saya buat adalah saya cuba buat lebih baik untuk hari ini dan seterusnya, insya-Allah. Ada live, kejap lagi ada live. Masya-Allah, dapat sesuatu daripada perkongsian hari ini. Kita tadi 5.6k, berapa semua jumlah tadi? 8,000 lebih yang hadir. 9,000 lebih yang hadir. Dan kita capai 1 million. Terima kasih Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Terima kasih kepada semua para pejuang dakwah sekalian. Ada orang tertanya siapa pejuang dakwah? Anda semua adalah pejuang dakwah. Anda semua adalah pejuang dakwah kerana anda hadir dalam kuliah online. Bukan senang. Bila anda hadir saja, sebenarnya anda telah menguatkan reach, menaikkan reach, menguatkan engagement, algoritma baca, kita punya platform ni kuat, strong. Jadi diorang nak ban, bila saya sebut pasal Gaza, Palestin pun diorang susah nak ban kita. Kemudian anda telah membantu menyebarkan kebaikan, sebab bila anda hadir, anda komen, kawan-kawan anda nampak anda komen, kawan-kawan pun masuk. Sebenarnya tanpa sedar, apa pun yang anda buat, walaupun sekadar hadir, tak bagi komen, tak bagi emoji, tak bagi apa-apa, tak share link, anda adalah sebahagian daripada pejuang dakwah cyber. Kita sama-sama gunakan platform dakwah ini untuk menjadi sebahagian daripada yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan kebaikan, amal makruf dan mencegah kemungkaran nahi mungkar. Subhanallah, kita menjadi umat yang terbaik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang bermaksud, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Apa dia ciri-ciri sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh ataupun menyebarkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran. Subhanallah, itulah yang kita buat. Dan itulah yang anda semua buat. Walaupun saya tak buat apa-apa Ustazah, saya hadir je, saya dengar je. Anda telah buat sesuatu yang besar. Tak ramai yang boleh hadir dan berdiam di majlis ilmu dalam tempoh sejam setengah. Kita dah sejam setengah dah ni. Sejam setengah, pukul 7 hingga 8, 8:30. Terima kasih banyak-banyak. Wallahu alam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kuliah dah habis, saya nak buat pengumuman.
Tuan-puan sekalian, pengumumannya adalah semalam saya dah buat pengumuman untuk program Sarawak. Ada tak semangat masuk untuk Sarawak tu? Ada orang hubungi tak? Oh, hari ni baru dapat tahu. Siapa yang beri sumbangan, sebab nanti kita akan buat pengumuman last, tapi hari ni tak. Saya nak buat hebahan tentang, insya-Allah pada 14 Januari saya akan buat sekali lagi trip umrah untuk cuti sekolah. Pada tahun 2024 ni saya akan bawa umrah. Maksud saya bawa sendiri. Saya pergi bersama-sama 2 kali sahaja. 2 kali. Bulan 2 sekali dan akhir tahun sekali. Saya tak dapat bawa jemaah setiap bulan. Tak dapat. Setahun, tahun lepas 4 kali. Tahun ni perlu dikurangkan jadi 2 kali saja. So kalau siapa yang berhajat untuk menunaikan umrah bersama dengan saya sendiri akan bimbing masa buat umrah dan juga pengisian di Tanah Suci. Bulan 2 ni cuti sekolah, 14 hari bulan. Ya. Yeah. Okey. 14 hari bulan. Mana tarikh? Tak. Oh lah, kecilnya tarikh bawah ni. 15 hari bulan sampai 26 hari bulan. Anda boleh hubungi, anda boleh hadiahkan kepada orang tersayang. Mungkin anak-anak nak hadiahkan untuk mak dia pergi umrah bersama Ustazah Asma Harun. Jadi nombor telefonnya adalah 011-5686-6203. Anda boleh hubungi nombor telefon 011-5686-6203. Saya jarang buat. Saya dah cakap daripada dulu saya buat umrah, saya memenuhi permintaan daripada ramai sahabat-sahabat Ustazah buatlah umrah, nak pergi umrah dengan Ustazah. Saya pun starting daripada itulah, tapi kita bukan buat aktif buat umrah, kita buat umrah 4 kali setahun macam tu je, 5 kali. Dan tahun ni saya tak dapat kerap, 2 kali saja saya akan ikut sama. Jadi bulan 2 ni cuti sekolah, 15 hari bulan. Siapa yang nak sertai, satu keluarga ke, ada orang tua ke, orang sakit, semua kita terima. Orang OKU pun kita terima. Jemaah kita hari tu ada umur 80 lebih, 70 lebih, ada yang wheelchair, semua kita santuni. Subhanallah. Okey, yang dah datang keluarga dengan anak kecil, semua kita terima. Subhanallah. Okey, nombor telefon 011-5686-6203. 011-5686-6203. InsyaAllah. Nombor yang sama juga, mungkin ada yang Ustazah tak pergi ke trip-trip lain, tak bawa ke pergi tempat lain. Berita gembira, dan saya pun tak sabar nak pergi, iaitu pergi ke Kashmir. Kepada sahabat Singapura, siapa orang Singapura nak pergi umrah bersama dengan saya, anda boleh hubungi Al-Haq Travel and Tours. Al-Haq Travel and Tour ni yang menguruskan pakej umrah untuk warga Singapura. Tapi kita akan pergi pada waktu yang sama. Al-Haq Travel and Tours, boleh hubungi Al-Haq Travel and Tour, umrah bersama saya juga, tapi ini untuk warga Singapura. Okey. Lepas tu last, sebab ini bab travel ni, kita cari dana tuan-puan sekalian. Kita buat trip ni, kita cari dana untuk buat kerja dakwah, kerja kebajikan dan lain-lain. Okey. Sebenarnya dah lama saya asalnya kami nak pergi satu keluarga. Ini kisah benar. Sebab masa saya pergi ke Baitul Maqdis Palestin, ada jemaah ni, dia pergi bercuti kat Kashmir. Lepas tu dia duduk cerita kat kami, Ustazah, Kashmir cantik sangat Ustazah, Kashmir 90% adalah umat Islam. Ramai orang Islam kita tak tahu pasal Kashmir, tak pergi ke Kashmir. Kebanyakannya bila nak pergi tempat-tempat yang kita panggil pemandangan indah, pergi New Zealand. Tak salah, bukan kata salah, maksudnya kita banyak pergi negara yang bukan Islam. Dia kata, Ustazah kenalkanlah Kashmir kepada masyarakat kita. Lepas tu saya pun tak tahu. Sebenarnya ramai yang tahu, saya lah tak tahu. Lepas tu dia tunjuk gambar. Kalau bulan 2, itu yang saya nak ajak ni, 28 sampai 4 Mac saya bawa pakej ke Kashmir. Kalau tengok gambar-gambar ni, tuan-puan sekalian, boleh nampak tak gambar-gambar? Kashmir antara negara terindah di dunia tau. Boleh dikatakan begitu. Dia punya, kita nak sebut apa tu? Pemandangan
Scenery. Antara scenery yang terindah di dunia itu Kashmir tau. Ada salji. So kita pergi hujung bulan 2 ni, salji masih ada di beberapa tempat. Saya cakap bulan berapa tak nak salji tebal, nanti tak boleh keluar, saya tak tahan sejuk. Pergilah hujung-hujung bulan 2, masa tu dah hujung-hujung winter. Nak pergi tempat salji ada, tempat yang warm pun ada. Maksudnya tak adalah sejuk sangat, tapi nak main salji masih ada. Jadi kita kan biasa kalau nak main salji, kita fikir negara-negara yang bukan Islam kan. Jadi rupanya Kashmir pun ada salji, negara umat Islam. Lepas tu dia kata murah. Package kita 6,000 lebih, seminggu lebih 28 sampai Mac. Ya, dalam seminggu 6,000 lebih sahaja, all in semua, tiket, penginapan. Sebab apa? Sebab kos dia lebih murah, rendah. Saya kata okey, mungkin lepas ni pilihan utama bawa jemaah pergi Kashmir. Makanan mudah, umat Islam, tempat indah dan culture dia yang sangat baik. Kita tahu Kashmir ada negara yang banyak ujian sebenarnya, perebutan India dan Pakistan. Dia duduk antara India dan Pakistan, tapi Kashmir ni memang dia ada kehidupan dia yang sangat strong lah. Sebab dia ada banyak dan aman, tak ada masalah, jangan risau, memang aman dan dia menjadi tumpuan pelancongan. Jadi siapa yang nak pergi ke Kashmir bersama dengan saya, asalnya plan adalah percutian keluarga. Kita duk fikir, saya dengan suami, kita nak bawa anak-anak pergi mana ya, jalan tak pernah ni bawa pergi luar negara ni, jalan-jalan ni. Kami pernah bawa anak ke luar negara jalan-jalan, kita bawa umrah lah. Jadi terfikir masa tu nak bawa mana cadangan tu, cadangan ni. Itu yang timbul pergi ke Kashmir. Lepas tu bila kita kata tak apalah, kita nak pergi jalan, memang nak bawa anak-anak, tapi kita buka teruslah package. Ada nak pergi Kashmir? Pergi Kashmir Pakistan lah best. Ya, memang dah nak bulan puasa, tapi sebelum bulan puasa ni. Okey, betul tak sebelum bulan puasa? Sebelum kan? Kita tak pergi bulan puasa. Okey, Topper sekian, sama nombor yang sama, 011-5686-6203. Jom pergi Kashmir sama-sama. 011-5686-6203. Siapa pernah pergi? Ya, Ustazah dia belum habis paper biologi. Ada yang kata Ustazah belum habis paper. Anak-anak, tapi anak-anak SPM. Dah habis dah ni SPM masa ni. Ke tak habis lagi 28 Februari? Belum habis lagi. Ada yang paper. Tapi paper biologi belum habis. Encik, macam mana jadi macam ni? Anak kami pun ambil biologi juga, Atika. Sudah, kita kena tunda ni. Sebenarnya sepatutnya, sebab saya ni tak check lah tarikh apa semua, saya serah lah. Tiba-tiba bincang dalam live pula. Bukan apa, setujuannya nak bawa anak-anak. Anak kami Atika SPM, dia pun ambil aliran sains, dia pun ada biologi. Sebab ada yang kata paper biologi tak lepas lagi. Jadi mana-mana parents yang nak bawa anak pun serba salah. Dan boleh jadi diorang tak boleh ikut ni. Tak apa, itu cerita lain. Tunggu pengumuman seterusnya. Okey, Assalamualaikum semua. Dah lambat sangat dah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Mohon maaf salah silap.